Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyambung pelajaran dalam bidang fiqh berkaitan pengurusan harta selepas kematian. Dalam tajuk yang lepas, kita telah membincangkan unit 1 iaitu wasiat dalam Islam, dan kali ini untuk unit 2 kita akan membincangkan tentang faraid dalam Islam. Jadi di akhir pelajaran nanti Ustazah harap kamu semua akan mengetahui yang pertama apakah dia faraid dan hukumnya. Yang kedua, dalil berkaitan faraid. Yang ketiga, rukun dan syarat sah faraid. Seterusnya, jenis-jenis waris dan cara pembahagian harta pusaka. Seterusnya kita akan mengetahui tentang hikmah faraid dalam Islam. Okey, kita lihat dahulu maksud dan hukum faraid. Okey, faraid ialah pembahagian harta seseorang Islam yang telah meninggal dunia kepada anggota warisnya menurut hukum syarak. Hukumnya adalah wajib. Kita lihat spektrum ilmu. Rasulullah SAW telah memperakui Zaid bin Sabit sebagai salah seorang pakar dalam bidang faraid. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Afraduhum Zaid bin Sabit." Riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi yang bermaksud orang yang paling mengetahui faraid antara kamu ialah Zaid bin Sabit. Jadi di sini menunjukkan bahawa antara orang ataupun sahabat yang pakar dalam bidang faraid ini ialah Zaid bin Sabit. Okey, kita lihat dalil nakli berkaitan faraid. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat yang ke-7. Maksudnya, orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka. Dan orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka, sama ada sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Okey, kita lihat dalil yang seterusnya. Yang kedua, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhiqul faraidha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin." Muttafaqun alaih. Maksudnya, serahkanlah bahagian-bahagian pusaka yang ditetapkan itu kepada para pemiliknya. Apa-apa jua yang masih berbaki, maka serahkanlah bahagian itu kepada waris lelaki yang terdekat. Okey, kita lihat rukun dan syarat sah faraid. Okey, rukun faraid ialah orang yang mewariskan harta, yang kedua waris, dan yang ketiga harta pusaka. Okey, syaratnya bagi orang yang mewariskan harta, syaratnya ialah kematiannya telah disahkan. Sekiranya kematiannya belum disahkan, pembahagian harta tidak dibenarkan. Siapa yang boleh mengesahkan kematian ni? Biasanya doktor. Okey, seterusnya syarat waris. Waris masih hidup, mengetahui status hubungan dengan si mati. Okey, manakala syarat harta pusaka, harta yang dimiliki oleh si mati. Sekiranya harta pusaka tidak dimiliki oleh si mati, pembahagian tidak sah. Okey, kita lihat pula tentang jenis waris dan pembahagian harta pusaka. Okey, jenis-jenis waris yang pertama, ashabul furud. Waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey, seterusnya asabah. Waris yang menerima baki harta pusaka selepas dibahagikan kepada ashabul furud. Maknanya setelah harta tadi diberikan mengikut kadar yang telah ditetapkan kepada ashabul furud, maka bakinya itu akan diserahkan kepada orang yang berkaitan atau yang dipanggil sebagai asabah.
Baiklah, antara waris yang boleh menerima harta pusaka ialah anak perempuan, anak lelaki, seterusnya isteri, suami, ibu dan bapa. Okey, kita lihat jenis-jenis aswabah yang baki tadi. Okey, yang pertama aswabah bin nafs. Maknanya dia sendiri yang akan mendapat baki. Anggota waris yang terdiri daripada kaum lelaki. Maknanya lelaki sahaja aswabah bin nafsi. Okey, kena ingat ya, kaum lelaki sahaja. Iaitu bapa, datuk, anak lelaki, cucu lelaki dari anak lelaki, saudara lelaki kandung, saudara lelaki sebapa, bapa saudara kandung, bapa saudara sebapa, anak lelaki bapa saudara kandung, anak lelaki bapa saudara sebapa. Okey, seterusnya aswabah bil ghair, iaitu waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris lelaki, iaitu anak perempuan bersama dengan anak lelaki, cucu perempuan dengan cucu lelaki, saudara kandung perempuan dengan saudara kandung lelaki, saudara perempuan sebapa dengan saudara lelaki sebapa. Okey, seterusnya aswabah ma'al ghairi, iaitu waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris perempuan lain, iaitu yang pertama saudara perempuan kandung dan yang kedua saudara perempuan sebapa berkongsi dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Okey, kita lihat pula tentang pembahagian harta pusaka. Okey, berapa yang boleh diperoleh oleh bapa? Okey, 1/6 sekiranya mempunyai anak lelaki. Si mati ada anak lelaki, maka bapa dapat 1/6. Okey, aswabah tadi baki sekiranya tiada anak. Dan 1/6 dan aswabah sekiranya anak perempuan saja. Maksudnya si mati hanya mempunyai seorang anak perempuan. Okey, seterusnya ibu, dia akan mendapat 1/3 sekiranya tiada anak atau terdapat hanya seorang saudara lelaki atau perempuan. Dan ibu akan mendapat 1/6 sekiranya mempunyai anak atau terdapat lebih daripada 2 orang saudara lelaki atau perempuan. Okey, manakala 1/3 daripada baki, sekiranya hanya mempunyai ibu, ayah, suami atau isteri. Okey, seterusnya suami, dia akan mendapat 1/2 sekiranya tiada anak. Dan sekiranya ada anak, suami hanya mendapat 1/4 sahaja. Okey, manakala isteri, dia akan mendapat 1/4 sekiranya tiada anak dan 1/8 sekiranya mempunyai anak. Okey, seterusnya anak lelaki. Anak lelaki akan mendapat seluruh harta sekiranya tiada anak perempuan, iaitu aswabah bin nafsi. Okey, manakala anak perempuan 1/2 sekiranya dia anak tunggal. Okey, manakala 2/3 sekiranya terdapat 2 atau lebih anak perempuan. Maknanya tak ada anak lelaki langsung. Anak perempuan saja yang lebih daripada seorang. Okey, seterusnya aswabah bil ghairi sekiranya mempunyai anak lelaki. Maknanya dia berkongsi dengan anak lelaki. Baiklah, kita lihat antara kajian kes berkaitan pembahagian harta pusaka. Okey, contoh, seorang isteri meninggal dunia dan mempunyai waris ialah suami, bapa, ibu dan seorang anak perempuan. Okey, jadi suami akan mendapat 1/4, bapa akan mendapat 1/6 dan baki. Sebab apa bapa dapat baki? Kerana si mati tidak meninggalkan anak lelaki. Okey, seterusnya ibu mendapat 1/6 dan anak perempuan yang seorang tadi mendapat 1/2. Okey, kita lihat seterusnya iaitu hikmah pensyariatan faraid. Okey, hikmah yang pertama mengelak berlakunya pertelingkahan dalam pembahagian harta pusaka yang menjejaskan kebahagiaan dalam keluarga. Seterusnya yang kedua, menjamin kelangsungan hidup waris selepas kematian orang yang mewarisi harta. Okey, yang ketiga, menegakkan keadilan bagi pihak waris supaya tidak ditipu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Okey, seterusnya yang keempat,
mengekalkan kasih sayang dalam kalangan anggota keluarga. Okay, jadi itu saja berkaitan faraid dalam Islam. Ya, diharap kamu semua dapat memahami apa yang telah diterangkan tadi. Seterusnya Ustazah akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.